Kita nak tahu apa antara senaman yang sesuai untuk kita kan. Macam Ridwan dah biasa senaman. Macam saya jarang sekali. Sikit-sikit adalah ilmunya. Tapi kita kena ambil lagi ilmu dengan orang yang pakar lah. Ya, jadi hari ini betul. kita akan ada dua orang akan menunjukkan anda senaman apa yang boleh dilakukan pada ketika puasa. Dan kita akan panjangkan perbincangan kita. Jadi nanti kita akan bersama dengan Rehanah Parker, iaitu jurulatih senaman, dan juga Encik Hadri Zulkifli yang juga merupakan jurulatih senaman. Jom kita ke sana untuk kita melihat apa antara senaman-senaman yang sesuai. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat pagi. Saya lalu ke belakang okey. Jadi kalau bulan puasa ni kan biasanya orang ambil peluang lah untuk berdiet, bersenam dan sebagainya. Sofi ambil tak? Sofi dah cukup kurus tak? Tak adalah. Kita kena juga kan untuk fit kan. Bila masa yang sesuai untuk kita bersenam pada bulan puasa macam ni? Okeylah, normally kita akan cakap dia berikut kepada diikut tuan badan sebenarnya. So pada yang dah biasa bersenam tak ada masalah, bila-bila pun boleh bersenam. Okey. Tapi pada orang yang mungkin baru nak menjinak kan, baru nak try, nak cuba-cuba kan, normally kita akan sarankan dalam lepas subuh pun boleh sebenarnya, tapi pastikan impak rendah lah. Lepas tu sejam atau dua sebelum berbuka puasa is masa yang paling afdal lah. Ataupun kalau nak impak yang lebih tinggi, intensiti yang lebih tinggi, selepas berbuka puasa is the best time. Jenis-jenis senamannya? Antara jenis yang sesuai lah pada waktu okey, kalau sesuai lah puasa ni. Apa-apa senaman yang you suka boleh buat. Apa-apa senaman pun, asalkan jantung kita berdegup. You punya heart rate bawa naik, kita punya badan berpeluh semua. Itu yang paling penting dia. Apa-apa senaman yang you suka yang membuatkan jantung anda happy kan. So tapi apa-apa pun kita selalu nasihat impak rendah, intensiti rendah kalau sebelum berbuka puasa. So tak kisahlah nak buat zumba ke, nak jogging ke, you nak buat latihan berbadan pun boleh, anything, apa-apa sesuai Tapi macam mana kita tahulah, kita pasti ada limit lah yang perlu kita tahu. Maksudnya macam kita punya jantung, okey dah ni dah overload ni sebab bulan puasa ni kan tak boleh nak minum semua kan. Jadi macam mana untuk kita nak tahu limit kita. So yang tu kita kena berbalik kepada kita punya maksimum heart rate, tu panggil kadar degupan jantung maksimum. Lah. So yang tu 220 tolak umur. Tolak umur. So sebagai contoh, umur 30. 220 tolak 30. So dia 190 tu adalah kadar degupan jantung maksimum. So yang kita sarankan untuk bulan puasa, impak rendah, intensiti rendah ialah 65% dalam sekitar macam itulah, 65% daripada kadar degupan maksimum. So kalau dah rasa macam dah terlalu laju, turunkanlah intensitas sikit lah. Sebab kita tak tahu badan kita macam mana tanpa air, berapa lama. Dalam bahasa sukan dia ada zon 1, zon 2, zon 3, zon 4, zon 5 lah. Kalau 100% tu dah sampai zon 5. Tapi kalau ikutkan intensiti rendah untuk berpuasa, dia paling elok adalah zon 1 dan juga zon 2. Yang paling senang kalau tak ada jam untuk kita ukur zon 1 atau zon 2 degupan jantung adalah dengan cara kita bercakap. Kalau kita exercise kan, selagi mana kita boleh bercakap dan berbual dengan orang di tepi kita tu, bermaksud kita berada pada zon 1 dan juga zon 2. Dan zon itu adalah paling bagus untuk menguatkan jantung dan juga salur darah dalam jantung. Sedikit tambahan. Saya pun belajar sesuatu. Kita ada 3 orang tetamu hari ini. Dan dia sangat bagus untuk dalam situasi untuk kita membakar lemak badan pada zon 1 dan juga zon 2. Okey, saya kena praktik kan? Boleh, tidak ada masalah. Nak bakar apa lagi? Kita nak fit. Okey, itu kalau dari segi senaman kardio. Kalau dari segi senaman macam latihan beban, pula bagaimana? Latihan beban menggunakan badan, menggunakan besi, pula bagaimana? Okey, untuk latihan bebanan, biasanya lelaki lah suka buat ni kan. Tapi perempuan pun boleh buat juga sebenarnya. Contohnya yang untuk latihan bebanan boleh buat antara repetition dalam 6 ke 12. Lepas tu biasanya untuk bulan puasa sebab kita boleh simpan tenaga dalam otot. Jadi bila masa puasa kita sahur dalam pukul 5 sampai pukul 5.50 macam tu kan. So jaraknya tu lama. Jadi makanan dalam perut tu dah habis digest, dah habis hadam. Jadi bila buat latihan berbadan dia kuranglah nak ada tenaga daripada otot tu. Jadi lebih baik kalau rest lama sikit. Biasanya kita rest 60 saat ke 90 saat. Tapi bulan puasa kita rest lama sikit.
Macam tu. Tapi kalau boleh, macam contoh buka puasa 7.30 kan. So kalau boleh ada jarak dalam setengah jam ke sejam sebelum. Kita tak nak lepas habis exercise je terus makan. Terus makan balik. Tak sesuai. Jadi latihan perbanan masih boleh buat. Cuma yang untuk bulan puasa, cara nak adjust dia just lebihkan rehat. Okey, dan kita nak tahu jugalah antara kesan senamannya ketika kita Ramadan semua kan. Tapi sebelum tu mungkin kita nak tunjuk demo sikit untuk para penonton kita pada awal ni kan. Ada demonstrasi sikit boleh? Okey, so kita dah sediakan body weight exercise lah. Body weight exercise yang paling mudah lah. Yang mudah tapi sedikit berbeza lah compared tu. Rasa yang macam dah biasa orang selalu tengok jurulatih buat macam ada yang biasa tu push up lah, squat apa semua. So kita buat benda berbeza sikit lah. So kita ada Cik Hadri tu demonstrate. So ini adalah variasi plank dia panggil. Okay? So variasi plank? Variasi plank. Okay? Plank variation lah. So kita turun daripada tapak tangan, kita turun kepada elbow. So yang ni untuk bahagian tangan, bahagian belakang semua akan kena. So so sini bila kita buat latihan ni kita nak pastikan core kita diperketatkan, So kita engage the core, kita jangan bagi dia loose. Kita jangan bagi dia longgar-longgar, bontot gerak sini sana, So kalau rasa macam ni, rasa tangan tak boleh nak tahan, rasa tak cukup kuat, lutut boleh turun. Biasanya yang kalau lutut perempuan boleh. Biasa menggunakan perempuan lah menggunakan cara ini. Perempuan ataupun orang beginner atau berlebihan berat badan terlalu tinggi, so dia punya tangan tak cukup kuat lagi nak tampung, you can start from here. Tapi kesilapan yang biasa orang buat, dia tonggek bontot dia ke belakang, lepas dia turun macam ni. Yang ni salah. So kita apa-apa pun pastikan kita punya tapak tangan dengan punya elbow, siku ada di bawah bahu. Lepas tu kita punya badan tu kita sandar ke depan. Maksudnya pinggang kita tu tak adalah kita pressure dekat pinggang kita kan. So dia punya center point tu agak balance. Dia punya gravity is very balance. Dari segi repetition, dari segi pengulangan dia berapa banyak? Kita akan suggest dalam 10 hingga 12 repetition. 3 set. 3 hingga 4 set. Kalau lagi advance boleh tambah set kalau tambah nak. Lagi lah. Tapi kalau normally we will just suggest 3 atau 4 set saja, 10 hingga 12 repetition. In between antara set tu rehat dalam 30-45 saat ke. So tapi kalau rasa macam dah ulas tadi, kalau dah rasa tak boleh nak bercakap bagi lagi masa lama lah. Panjangkan lagi lah. So yang tu tangan, sekarang kita buat kaki pula. So macam yang biasa everybody semua dah tahu squat. So kali ni kita tunjuk squat jack. Squat jack ni adalah gabungan squat dan jumping jack. Lompat bintang. So kalau yang lebih ni, make sure your hip pinggul ke belakang, lutut di belakang punya ibu jari kaki, upper body, nice and center. Kita tak nak macam ni kan. Sebab selalunya squat ni orang akan selalu salah kan dia. Biasa position dia tu. Mistake orang selalu buat ialah dia bawa ke depan macam ni. Betul. Tips dia adalah lutut tidak boleh lebih daripada jari kaki. Jari kaki, Yang tu tak kadang-kadang. So kena tahu lah dia punya limit dia macam mana kan. So tolak buntut ke belakang dan ke bawah. Lepas tu kalau tolak lutut ke depan. Yes, that's true. Kalau ada setengah orang yang mungkin ada masalah lutut atau exercise senaman ni terlalu intens untuk dia, buat squat biasa sahaja. Squat up and down sahaja. Kalau itu pun dah memadai ya. Yes, tapi kalau rasa macam ni biasa je. Biasa sangatlah. So basic. Banyak variasi sebenarnya boleh buat. Banyak variasi. Kalau ada dumbbell, boleh pakai dumbbell. Betul. Kalau ada antara yang saya buat, saya selalu pakai dumbbell lah. Boleh sebenarnya. Kan? Itu antara yang boleh kan, yang kita boleh lakukan. Lepas tu lagi satu ada lunges. Yang ni pun untuk kaki dan juga pinggul, punggung semua. Yang ni pun agak sakit. Nampak macam senang. It's quite painful. Betul. Kita pastikan you punya tapak kaki belakang tu dinaikkan, hips lifted. Banyak mistake orang buat ialah dia letak dia punya tapak kaki ke bawah. Contohnya silapnya orang buat macam ni, lepas dia tolak sakit dia. Lepas dia tolak ke depan. Dia akan letak tepi, lepas dia buat depan macam ni. This is the biggest mistake orang selalu buat lah. Kalau dia buat macam tu, apa akan efek pada kaki dia? Satunya kita akan tolak ke depan. And that one kita akan letak banyak beban pada lutut. Betul. Alright. So apa yang kita nak, pusing dua-dua tapak kaki menghala depan. Naikkan tumit.
fikir pasal nak turunkan lutut ke lantai. Okey. Tapi banyak orang Malaysia ni, especially yang kita pernah berdepan ni, banyak sakit lutut. So, betul. Probably nak turun tu. Bila kita buat lunges kan, dekat mana otot tu kan rasa yang rasa sakit? Rasa depan kan? Depan boleh, dia ikutlah. Kalau kita buat yang dia buka luas sikit, dia akan rasa dekat sini, dekat depan ni, dekat pinggul. Kadang-kadang kalau dah buat cukup lama, satu kaki, satu badan pun rasa. Ya. Typically, dia akan dekat punggung dengan thigh. Quadricep kita. Okey. Lagi satu variasi squat yang boleh buat untuk kalau yang sakit lutut, yang impact rendah ialah squat hold. Okey. So yang tu boleh buat kalau ada dinding dekat rumah. Dinding ni boleh sandar tak? Jangan. Agak bahaya. Jadi hilang mana pula panel. Kalau ada kita pergi dekat dinding sandar, tapi pastikan kalau dinding tu dekat sini. Okey. Kaki depan sikit. Sandar belakang and just sit down. Duduk saja, tahan je selama yang boleh. Sampai rasa dah macam ni lah. We call it wall sit kan? Wall sit, yes. Wow, okey ni saya kena try. Wall sit. So kalau rasa macam squat jack tu setiap hari dah buat, boleh ubah pada benda ni juga. Lepas tu lagi satu kita boleh buat ialah abs punya workout, toe touches. So yang tu kita kena baring atas lantai. Okey. And tapak kaki hala ke ceiling. Wow. Okey. Tapak kaki hala ke ceiling. Yang ini memang So yang ni tapak yang ni advance. Penat ni. kalau suruh saya Yang ni sangat advance. Ini susah. So yang ni tapak Nampak kaki mudah tapi tak mudah. Tapak kaki akan stay dekat sini. Tu kita akan tangan akan try to reach the ceiling. Ya Allah. Tangan akan try to reach the ceiling. Tapi tak semua orang boleh pegang stay kaki dia menghala ke sini. So what we do is lipat. Take it up. Cuba. Tapi slow lah. Slow. Yang ni pun dalam 10 hingga 12 repetition, 3 atau 4 set. Okey. Mungkin ramai orang tengok macam pergerakan macam mudah. Dia tak macam intensity macam berlari, berenang sebagainya. Nampak macam senang. Nampak je kita kena mudah. ingat dalam elemen fitness ataupun bersenam dia ada 3 elemen. Iaitu pertama adalah cardio, yang kedua adalah strength, yang ketiga adalah flexibility. Jadi apa yang kita buat ini adalah strength dan juga flexibility. Flexibility tu untuk bergeraklah. Ya. Flexibility itu penting tau. Flexibility ni dia penting dia. Contohnya bila kita jatuh bilik mandi. Bila kita tergelincir tu dia punya risiko injury kecederaan itu kurang berbanding dengan orang yang badan keras. Ada experience ke? Belum pernah jatuh bilik mandi lah. Tapi itulah dia. Cardio, strength dan juga flexibility. Apa yang kita tunjuk pada hari ini adalah strength dan juga flexibility. Betul. Perlunya untuk kita amalkanlah senaman ni kan supaya badan kita dalam keadaan segar, sebab biasanya Ramadan ni kita rasa macam yalah lemah je kadang-kadang nak bila petang nak menuju ke buka puasa tu kan. Jadi mungkin dengan ada senaman-senaman ringan ini dapat cergas lagi nak pergi ke sebelum pergi ke office sebagainya, kita punya badan dalam keadaan yang pengalaman Puan sendiri kan jurulatih kecergasan, mungkin ada klien-klien yang hire Puan waktu bulan puasa ni. Macam mana dengan proses penurunan berat badan, ada tak yang berjaya? Pengalaman Puan sendiri? Pengalaman klien saya lah. So far okey, ada yang menurun tapi penurunan dia tak banyak. Sebab satunya dia punya dia punya senaman dia kadang-kadang tak konsisten. Sebab mostly saya train women kan, perempuan. So biasanya mak-mak. So dia akan busy dengan nak siapkan juara, bersenam. tak sempat, kadang-kadang macam kena cancel. Tapi kalau yang konsisten tu alhamdulillah they have result dia bagus. Tapi kita sebagai jurulatih ni kena ekstra sikit bab mengawas dia punya pemakanan. You boleh senam macam mana pun kalau pemakanan tak jaga sebab tu bulan puasa 2 pekan ajalah nak sihat ke nak rasa better, to feel better selepas Ramadan ni. Kau tak jaga makan tu, habislah kan. Itu je kan dia punya keyword. Sebenarnya keyword yang paling penting senaman ataupun diet ketika bulan Ramadan ini adalah sustainability dia. Yes. Macam mana lifestyle dia selepas itu yang paling penting. Baiklah, kita berehat seketika. Terima kasih banyak-banyak kepada tetamu kita. Kedua-duanya tunjukkan kita cara-cara senaman yang bagus. Baiklah, kita akan ke Negeri FM.